Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita, bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum dan selamat kembali ke episod terbaru untuk Apa Cerita. Bersama kami, host yang sama. Yes, betul. Aku Anwar, Ijat dan juga Hekalium. Take it away, Hekal. Silakan. Aku ye je. DJ punya mic tercabut. Oh, cabut. Tak apa. Biasa. As always, kepada korang yang dengarkan kita orang dekat Spotify, ketahuilah kat atas anda bahawasanya episod ini dan episod-episod yang sebelum ni, episod yang akan datang akan ada video versi video pendek dan panjang di YouTube, pendek di Instagram dan TikTok. Username yang sama, apaciter.podcast. Saya dah tolong ejakan ya. Dan tolong subscribe kita orang dekat YouTube. Kita orang sikit lagi 931 aku rasa. Betul Yes. tak? Ya. Sikit je. Dah 33 933. Okey lah. Sikit Dua je. Mendekati. Yes. Nak dapat 1k subscriber. Dan kalau korang yang dekat YouTube ni kan, sambil bawa kereta, aku tengok kawan aku dia enjoy dengar podcast untuk long drive. So apa kata kalau korang nak dengarkan Apa Cerita, ada juga dekat Spotify Apa Cerita ? Dan kalau siapa yang tengok di YouTube, kita nampak bila Haikal cakap sebelah Haikal tu ada orang tu. Yes. Ini bukan Sembang Marvel. Ini adalah Apa Cerita. Ya. Kita bawa tetamu jemputan kita Yes, yang diterbangkan khas untuk topik pada hari ni. daripada Tanah Merah. Oi, Oh, tak, bukan. Kota baru. Orang Kelantan. Kelantan. Tapi bukan first time masuk Apa Cerita ni Bukan. Tak tahu Anwar. Kali ya? Ni kali kedua Tapi ini first time kau jumpa dengan Anwar. Ya. Betul. Sebelum ni ada seorang lagi tu. Siapa Siapa Okey, kenapa kita panggil Adik Burhan ini? Asal panggil aku tiba-tiba pagi ni tengok aku dah ada dekat sini lah. Sebab apa? Sebab apa? Aku tanya Anwar. Dia sebab selalunya kalau kat sini dia sejuk tau. Sejuk Sebab hang dah pasang semua macam-macam Ya. Sejuk. Tapi hang ni dia panas sikit. Panas Panas lah. Okey. Aku rasa sebab dia topik ni panas sikit lah. Okey. Seminggu dua ni kat Malaysia ni dia macam topik yang paling Tapi top lah. baru minggu lepas. Tak Minggu sampai lepas? seminggu lagi. Okey. Solat pun baru kan. Solat hajat tu pun baru. Oh. Okey, itu tease je. Jangan itu. Okey. Sebenarnya kita nak bercakap pasal topik apa ni? Macam mana mukadimah dia cakap lah? Macam ni lah. Hari ni kita nak sembang mungkin topik yang sedikit berat sebab semuanya tentang undang-undang. Yes. Sebab tu kita jemput Adik Burhan Ui, selaku prepare tu. pengamal undang-undang. Yes. Supaya ingatkan nak sembang Marvel lagi. Jangan. Tengok baju. Dah terbalik kan? Dah terbalik. Balikkan dah. Okey. So boleh cerita sikit kau punya background, kerja apa sekarang? Bukan selain daripada podcast Okey. Atas Pagar dengan Sembang Marvel Okey, aku merupakan seorang pengamal undang-undang dan memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang LLB lah. Dalam bahasa Latin yang dah mati kita panggil Legum Baccalaureus. Legum Baccalaureus. Nampak Legum. Kalau hang cakap dua kali aku tak faham. Sekali tu faham. Orang Kelantan cakap ile dengar. Apa? Ile? Ile ni bandar lah. Legum Baccalaureus. Jap. Korang 3 orang ada kaitan dengan Kelantan? Ya ke? Asal Kelantan, Wife Kelantan, orang Kelantan. Bini Kelantan. Bakal Kelantan kan? Jangan. Okey, kita tolak ke tepi. Nak faham tidak mengapa untuk patah lagi. Okey. So Aku patut beli pun tadi. tak apa. So kita kat mana tadi? Okey, apa? Allah Akbar cakap ni. Okey lah, kita direct Adik pengamal Background undang-undang. dan dalam masa yang sama kita bila nak cakap pasal topik hari ni kita pandai Belum beritahu lagi. Belum lagi. Tak apa. Ada juga Berapa tahun ni dah jadi pengamal 5 undang-undang? tahun pengamal undang-undang. Syariah? Syariah last kita habis belajar 2019 tapi tak sambung tauliah lah. Tapi insyaAllah tahun ni kita akan apply untuk dapatkan tauliah di wilayah Persekutuan dan Selangor. Kenapa dua negeri? Sama dengan topik ni juga. Tak apa, kemudian kita akan cerita. Kita nak bersembang sebab minggu lepas kecoh dengan dekat social media tentang satu kes Nick Ealing. Yang berlaku di bukan Kota Baru lah, di Kelantan. Yang mana betulkan aku kalau aku salah,
beberapa enactment Kau salah yang beberapa enactment undang-undang Betul syariah lah. Kelantan, undang-undang syariah kan? Undang-undang syariah. Undang betul, syariah betul, Kelantan yang Enactment syariah. diusulkan 2019 2019 betul. yang diluluskan pada 2019 Betul. telah dibawa ke Mahkamah Persekutuan dan dituntut oleh Nick Ilin Dan untuk anaknya. anaknya. Ya. Dan kemudian keputusan telah dikeluarkan daripada Mahkamah Persekutuan Betul. 8-1 Betul. yang menggugurkan berapa belas? 16. 16 16. 16 daripada 60. 60. Ya. Oh, diorang minta 60 tapi Diorang minta 16. 20. 20. Maksudnya keseluruhan enactment tu ada 60. Keseluruhan ada 60. So yang diorang tuntut Diorang tuntut 20 20. dan Tapi yang digugurkan dapat- adalah Dia bukan dapat tau. Sebab sepanjang proceeding tu pihak pemohon ni, which is Nick Allen sendiri, dia sendiri yang minta untuk tarik beberapa enactment tu. Memang dia perasan. yang ni okey, yang ni okey. Yang ni betul. Jadi maksud dia ada sense of orang kata realization kat situ. Yang sebenarnya memang ada yang sepatutnya dikekalkan. Maksud dia bukan sesuka hatilah untuk dia nak tarik ataupun nak dia dibantah terhadap ke 2020 betul. enactment ataupun section yang ada dekat dalam enactment tersebut. So kita nak declare ataupun nak disclaimer. Ini kita akan sembang secara orang kata open ataupun akademik lah. Yeah. Kita tak nak sembang Bukan berpihak mana-mana parti politik ataupun secara Heavy dah bukan lah, maksudnya tak nak sembang secara politik lah benda ni kan. Sebab kita nampak isu ni dah dipolitikkan. Dan dia jadi isu bila dia dibawa oleh satu daripada kerajaan negeri yang sekarang ni adalah parti pembangkang. So dia jadi isu. Orang kata adalah banyak isu dekat social media yang mengatakan isu ni seolah-olah menjatuhkan martabat mahkamah syariah. Ini adalah gambaran sekarang ni kerajaan semakin liberal dan sebagainya. So sebenarnya apa sebenarnya tuntutan Nick Ilin dan apa sebenarnya yang jadi dan betul ke kenyataan tu Dik? Oh, ini memang kena explain panjang kan ni? Explain. Apa soalan Yes. belum apa-apa lagi. Yeah. Okay, betul lah. Hari ni aku tak akan sentuh pasal politik lah. Kalau nak sentuh pasal politik isu ni, kita refer pada atas pagar nanti. Dia tengok ada promote. promote. Okay, Atas silakan. pagar. Tapi tak apa. Kita kena faham yang bahawasanya undang-undang dekat Malaysia ni, dia bukan kita tak boleh sebut tentang mahkamah sivil. Sebab mahkamah sivil ni tak wujud pun dekat Malaysia. Kita panggil satu mahkamah lah. Mahkamah sahaja. Mahkamah yang dihasilkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Jadi satu laginya adalah berdasarkan mahkamah syariah. Dan kita kena tahu pemantauan mahkamah syariah ni di bawah JKSM. Dia tak ada kena JKSM apa? Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Which is pemantau dia adalah JAKIM dan juga Menteri Agama lah, JKSM ni. Dan kita tahu Menteri Agama tak apa, itu politik. Tapi sikit lah, Menteri Agama adalah mantan Ketua Hakim sekarang? Datuk Dr. Naim, mantan Ketua Hakim Syari'i Malaysia. So kita kena faham yang dekat Malaysia ni, kita punya perlembagaan telah meunitkan sistem-sistem mahkamah tau. Jadi bukan setakat kita ada mahkamah yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan, malah perlembagaan juga memperuntukkan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni adalah tanggungjawab bawah negeri. Dia berbeza dengan mahkamah-mahkamah yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Mahkamah tersebut, dia punya punca bidang kuasa adalah berada di persekutuan. Maksud dia contoh mahkamah magistrate, walaupun terletak di Kota Baru, tetapi ianya di bawah sistem kehakiman Malaysia. Betul. Satu Malaysia, dia memakai undang-undang yang sama, dia memakai akta-akta yang sama. Heavy dah muka masing-masing dah. Aku faham. Aku tengok Anwar boleh berkerut sekali. Sebab aku kita nak fahamkan perbezaan antara persekutuan dan bidang kuasa kerajaan negeri. Betul. Dan perkara ni dia keluarnya kat situ, kenapa kita kena faham Jabatan Kehakiman Syariah yang memantau mahkamah-mahkamah syari'i di Malaysia ni adalah mengikut negeri, kerana Islam adalah berada di bawah senarai negeri. Bawah sultan kan? Betul. Di bawah negeri, di bawah senarai Schedule 9 lah. Schedule 9 Perlembagaan Persekutuan. Maksud dia agama Islam dijaga oleh negeri, which is sultan ataupun tiwai negeri tersebut. Mufti-mufti pun itu lah. Mufti adalah mereka yang dilantik oleh sultan. Betul. Sebab setiap negeri ada mufti. Jadi mufti-mufti ni lah yang akan duduk di bawah negeri. Sebab itulah kita cuba tengok perbezaan sikit daripada segi solat Jumaat lah. Kita semua lelaki kita pergi solat Jumaat kan. Ada cara perbezaan tau.
treatment solat Jumaat dekat negeri-negeri ni. Contoh kan, kalau solat kat Selangor dengan Johor. Dekat Johor, dalam doa sewaktu solat Jumaat tengah-tengah ni sebelum nak habis, dia sebut pasal aliran-aliran yang diamalkan di negeri Johor. Asyariah dan Al-Maturidiyah. Dekat Selangor tak ada sebut pasal benda tu. Itu perbezaan. Walaupun kita semua datang pada Salafi daripada apa orang kata Imam Syafi'i, tetapi pembawaan tu dia nak jaga betul-betul. Okay, Johor, Sultan kata melalui mufti-mufti gubahkan satu undang-undang, kita kena ikut cara macam ni. Oh, dia macam kalau macam Perlis pun dia Perlis subuh pun tak ada. Perlis tak ada. Subuh dia tak ada doa kunut kan. Itu cara dia, tetapi mengikut Syafi'i. Kita ikut Syafi'i. Okay. Jadi ya tak adalah nak pergi lebih-lebih mengenai usul fiqh dan juga mengenai fahaman-fahaman mazhab-mazhab berbeza, tetapi kita stick kepada cara pembawaan setiap negeri tu berbeza daripada negeri apa orang kata pembawaan Islam ni. Tapi kita tetap sama. Cuma ada bid'ah dia hanya sikit. Ada caranya ikut atau ada perbezaan pandangan lah. Pandangan dia sikit. Okey, berbalik kepada Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ni hampir di setiap negeri sama lebih kurang dia punya enactment. Tetapi ada juga negeri-negeri yang mengamalkan perbezaan. Antaranya? Antaranya sebagai contoh di Selangor dan beberapa negeri lah. Negeri-negeri lain tak ada. Sebab kita praktis di Selangor kan. Di KL pun tak ada benda ni. Tentang contoh nak kahwin dua kena minta isteri pertama. Ni kat mana? Kat Selangor ada. Kat negeri lain tak ada. Kalau kat negeri lain tak payah minta kebenaran. Tak perlu minta kebenaran isteri. Awalah. Jangan tengok aku. Wah, kau kahwin kat mana? Kelantan. Boleh. Boleh. Tak perlu minta isteri pertama. Jangan. Contoh. Jangan. Aku takut ini kali terakhir dia dapat datang sini. Contoh lah kan. Okay. Sebab Tak perlu minta kebenaran. Izzat suruh bagi contoh. Kita bagi contoh. Aku juga gila. Okey, berbalik kepada mahkamah syariah kita. Kita kena faham yang sebenarnya punca kuasa dia adalah negeri. Jadi setiap negeri tu faham. Dia mengikut kepada undang-undang dan peraturan. Memang bukan benda ni tak baru. Daripada dulu lagi. Daripada sebelum kita ada penjajah apa semua, dulu lagi lah kita ada mahkamah anak negeri, mahkamah suku. Setiap suku kaum ni ada dia punya, ini berlaku di Sabah dan Sarawak lah. Suku kaum ada dia punya mahkamah dia sendiri. Sebab nak fahamkan adat dan usul undang-undang dia dekat tempat tu sendiri. Okay. Saya ada soalan. Saya ada soalan. Kalau saya ada soalan cikgu. Ya. Kalau Mahkamah Syariah terletak pada setiap negeri. Ada tak Mahkamah Syariah yang terletak pada satu persekutuan? Tak ada. Oh, ya. Di negeri sahaja. Okey. Maksudnya law Islamic yang satu Malaysia pakai? Tak ada. Oh, okey. So kalau maksudnya orang tu buat salah syariah dekat negeri tu ada kena charge? Negeri tu sahaja. Okey, faham. So kalau dia buat salah macam dia minum arak dekat Perak, Mahkamah Syariah Perak kena charge. Okey. Sebab dekat dalam mahkamah syariah ni dia ada mahkamah syariah mal. Mal tu memang syariah untuk harta. Mal is harta lah. Satu mahkamah syariah jenayah lah. Jadi mahkamah syariah jenayah ni dia ada dua, mahkamah rendah dan mahkamah tinggi. Tapi dekat negeri je. Dia tak akan pergi sampai kita datang balik ke apa orang kata mahkamah yang diperkenalkan oleh persekutuan. Maksud dia kita ada magistrate, session, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Paling tinggi. Dekat negeri dekat syariah hanya negeri saja. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Itu je. Itu je. Itu saja. Tak ada nak bawa pergi ke tak ada. Jadi berbalik pada kes Nick Allen. Kalau kau tahu 20 tuntutan tu apa? 20 tuntutan tu antaranya lah. Kita buka lah, senang. Kita bagi tahu cerita yang keberapa tah muncikari ada isu dia. Muncikari tu apa? Muncikari ni dia macam bapa ayam. Bapa ayam betul. Hot daddy. Tu baca. Okey, ni ada 16 lah. 20 tu yang dijatuhkan yang 20 yang dijatuhkan adalah tak silap liwat dijatuhkan. Sebab sebenarnya memang ada dalam kanun kesiksaan. Baca nombor 1 memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Nombor 2 liwat ada. Nombor 3 persetubuhan dengan mayat. Nombor 4 persetubuhan dengan bukan manusia. Nombor 5 gangguan seksual. Nombor 6 memiliki dokumen palsu, keterangan maklumat palsu. Nombor 7 apa-apa yang menkhayalkan. Nombor 8 mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan. Nombor 9 melakukan transaksi muamalat berlawanan dengan hukum syarak.
Nombor 10, melakukan transaksi muamalat secara riba. Nombor 11, penyalahgunaan penandaan halal. Nombor 12, menawar atau memberi perkhidmatan maksiat. Nombor 13, persediaan untuk menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Nombor 14, perbuatan sebagai persediaan melakukan maksiat. Nombor 15, perbuatan sumbang mahram. Dan nombor 16, muncikari, yakni ibu atau bapa ayam atau perantara pelacuran. Okay. So dengan 16 ini dimansuhkan, dikeluarkan daripada Mahkamah Syariah. Okay. Dia bukan Mahkamah Syariah, dia keluar kepada Enakmen Negeri Kelantan tu sendiri. So apa jadi lepas ni? Maksud dia sekarang ni, kita kena kalau tengok, orang tu buat salah dalam 16 tu, dia terlepas ke? dia dikenakan di bawah hukuman inilah, di bawah kanun keseksaan. So Mahkamah Sivil, Mahkamah lah. Mahkamah Persekutuan lah kan. Mahkamah mengikut Perlembagaan Persekutuan lah. Okey, so dia bukan jatuh dalam Mahkamah Syariah dah? Tak. Okey. Sebenarnya benda ni baru diluluskan 2019. Ya. Boleh kita cerita sikit lah. Okey, contoh sebab kita tahu sebelum ni apa yang diorang Kerajaan Kelantan nak bawa adalah RUU kan, Rang Undang-Undang Syariah kan. Macam tu lah yang 355 tu. 355. Lepas tu isu itu dengan yang enactment yang baru ni sama, lain? Berbeza. Maksud dia kalau dipinda RUU 355, which is tak pernah dipinda, it's a bit political lah, but dia tak pernah dipinda. Apabila dia tak dipinda, maknanya dia tidak boleh masukkan hudud. Kita kena faham dalam undang-undang Islam ni dia ada 3 jenis hukuman. Hudud, kisas dengan takzir. Betul. Hudud adalah hukuman yang kita tidak boleh ubah. Daripada Quran. Kita ambil daripada Quran. Okay, kita ambil daripada Quran, kita gunakan apa yang Allah dan Rasul cakap berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita ambil, kita guna betul-betul. Kisas adalah hukuman setimpal. Setimpal ni maksud dia bunuh dibalas dengan bunuh. Okay. Takzir ni adalah denda. Hukuman buatan lah. Maksud dia ambil daripada sunnah juga. Apa yang Rasulullah pernah buat, hukuman dia macam mana sekian-sekian, kita takzirkan. Berdasarkan undang-undang yang berada dalam Malaysia ni, kita memang ada 2 benda tersebut. Memang apabila nenek moyang kita dah buat Malaysia ni dulu, dalam Perlembagaan Persekutuan, dia dah letak supaya kanun keseksaan ni selari dengan hukuman Islam. Kita kena balik kepada asalnya, bahawasanya yang membuat Perlembagaan Persekutuan ni bukan sahaja orang Malaysia, bukan orang Melayu saja, bukan orang Cina saja, bukan orang India saja. Termasuklah orang Pakistan, which is kita tahu Pakistan wujud dulu yang dinamakan Republic Islamic of Pakistan. Orang Pakistan buat, kita follow juga. Jadi dia nak ikut selari dengan hukuman-hukuman Islam ni dalam perlembagaan, diwujudkan kanun keseksaan. Hukuman-hukuman kanun keseksaan ni juga dia tidak lebih dan malah tidak kurang, tetapi berdasarkan hukuman-hukuman takzir dan kisas yang telah dipandukan oleh Islam. Okey. Faham kan? Faham. Dia selari. Maksud dia, walaupun tak ada mahkamah syariah, hukuman yang kita ada dekat dalam kanun keseksaan ni dah selari. Dan bangsanya dah elok dah pun. Maksudnya okey lah, nak cakap elok tak elok lah. Tapi ada lah sikit-sikit. Kalau aku boleh rephrase. Walaupun kita kedengaran seperti Mahkamah Persekutuan yang bukan ada perkataan syariah, tapi dia pun sebenarnya adalah mahkamah yang menjalankan hukum Islam. Betul. Cuma cuma yang kita tak ada sekarang ni hanyalah hukuman hudud sahaja di Malaysia. Kisah dan takzir memang kita dah. Apabila orang buat, contoh kita petik satu, kanun keseksaan 302, bunuh dengan niat. Hukuman dia adalah bunuh juga. Gantung sampai mati. Tapi hukuman mati itu dah di-repair apa semua kan. Okay, back tadi kan, enactment bawah syariah, mahkamah syariah. Kalau diorang betul-betul fight sangat nak keluarkan enactment tadi, 16 kesalahan ni daripada enactment, bererti diorang mengharapkan yang hukuman syariah lebih berat berbanding hukuman mahkamah selain daripada syariah. Sebab tu diorang fight. Logik kan? Dia macam ni Kal. Selagi kita tak pindah RUU 355 tu, kita tak boleh nak meninggikan hukuman mahkamah syariah ataupun enactment syariah di setiap negeri. Okey. Jadi kalau diorang fight untuk keluarkan, berarti diorang kalau 16, maksudnya ni Elin yang keluarkan ni Elin yang keluarkan. Mesti dia kata kalau aku keluarkan, aku mengharapkan kalau aku buat salah tak seberat mahkamah syariah punya hukuman lah kan? Tak, actually hukuman dekat dalam kanun keseksaan lagi berat. Habis tu apa dia fight? Dia macam ni Kal. Contoh engkau buat kesalahan dekat negeri. Okey. Tiba-tiba pejabat agama tangkap engkau. Okey.
kan, contoh lah, boleh dekat je. bawah kesalahan apa-apalah kan. Tiba-tiba kita cakap pasal Ni syariah, kesalahan syariah. pertindihan Okay. Polis pun tangkap kau juga. Oh, okay. Polis tangkap kau juga Okay. atas kesalahan yang sama. Okay. Contoh dalam 16 baca tadi tu kan. Jadi sekarang ni kau kena hukuman kedua-duanya sekali. Oh, si. Dekat mahkamah syariah kau kena dibacakan pertuduhan. Dekat mahkamah yang 2 kali mahkamah dia kena pergi. mahkamah jenayah pun kau kena baca pertuduhan. Dia bukan soal ada satu lagi istilah kat dalam perlembagaan, ada double jeopardy, tapi ini tak ada kena mengena dengan double jeopardy. Double jeopardy maksudnya kau kena sabitan 2 kali. Tapi ini bukan sabitan 2 kali, tapi kau kena 2 pertindahan 2 bidang kuasa. Tak pernah berlaku dekat mana-mana negara kau salah dekat bawah 2 bidang kuasa. Even dekat US pun tak pernah berlaku. Okay. Sebab US lagi kita faham 50 state, ada federal. Lagilah perselisihan antara perundangan tu ketara. Kan. Tapi dekat Malaysia ni dia tak nak benda ni berlaku lah. Sebab tu dia minta untuk dijatuhkan. Okay. Jadi kita balik kepada isu 16 yang ni dan juga berbalik kepada yang kita sembang tadi tu lah, hudud, qisas, takzir kan. Kita kena kembali kepada zaman Rasulullah dululah. Rasulullah hadir kepada kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila Rasulullah nak buka kota Mekah, diwujudkan Piagam Madinah sebagai perlembagaan. Adakah Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup kuat untuk menyatukan dan membuatkan satu perlembagaan dekat satu buah negara? Sama macam kita tak boleh nak mengharapkan Al-Quran ada semuanya, tak boleh guna perlembagaan. Habis tu kenapa Nabi buat perlembagaan Madinah? Kita ada perlembagaan persekutuan untuk menjadikan satu guideline. Dan kita tidak mengingkari hudud. Kita tidak mengingkari qiyas dan takzir. Jadi benda ni apabila berlaku bila ni alien bawa ni, kita sepatutnya bersyukur sebab yang bawa ni adalah orang Melayu Islam walaupun dia tak bertudung. Cuba bayangkan tamparan hebatnya kat kita, orang Muslim atau India, non-Muslim dekat Kelantan bawa benda ni ke Mahkamah Persekutuan. Semua berapi. Tapi sekurang-kurangnya kita faham benda ni. Sebagai seorang yang mengamalkan undang-undang, baik di sisi yang biasa dan juga syariah, benda ni membuka satu pintu untuk penambahbaikan yang lagi hebat untuk kita punya mahkamah syariah dan juga inaman syariah. Ada tak lagi kesalahan yang bertindih macam ni? Kalau kita kenapa sepatutnya diorang tak bertindih lah. Syariah pegang, which is negeri pegang, persekutuan adalah persekutuan semua. Betul. Ada yang tak bertindih, tak overlap? Yang tak bertindih ada. Ada tak yang bertindih lagi? Ada yang bertindih lagi tu kena go through one by one kan. Adalah, sebab cuma negeri banyak dekat Malaysia. Kita ada lebih kurang 14 buah mahkamah enactment syariah di Malaysia apa semua. Jadi kita mungkin ada lagi lah. Ada lagi. Sebab itulah kenapa benda ni bagusnya berlaku. Kita nak mengelakkan pertindihan berlaku. Kita nak mengelakkan orang kata pertindihan bidang kuasa lah. Jadi bila benda ni berlaku, kita patut bersyukur sebagai orang Islam. Sebab sebenarnya enactment syariah ataupun undang-undang syariah ni lagi dimartabatkan. Sebab bila kita dapat tahu dia punya pertindihan, kita boleh betul-betul kita akan fokuskan untuk mahkamah syariah ni. Certain orang kata untuk nikah cerai je ke mahkamah syariah ni? Tak. Banyak lagi yang kita boleh tengok betul-betul. Let's say kita dah mantapkan benda ni, barulah selesai untuk kita masukkan hudud dekat dalam kita punya undang-undang. Kalau kita lompong sekarang ni, kita letak balik, dah lah hudud dia kena potong tangan, dia kena contoh kan. Lepas tu kena bayar 2,000 kan dengan mahkamah. Denda lagi kan. Aku dah tak ada tangan. Aku ada dengar satu komen lah daripada pengamal undang-undang yang lain. Dia cakap macam ni, dengan pertindihan ni akan jadi banyak masalah. Antara ni contoh, kalau kita tahu hukuman syariah ni, mahkamah syariah ni hanya terguna untuk orang Islam. So katakanlah satu hukuman yang ada pertindihan dengan contohnya klausa yang mengatakan persetubuhan dengan haiwan, kan? Katakan kalau dia kena pada non-Muslim, persekutuan, berapa tahun? 10 tahun contohnya. Aku tahu. Tapi kalau syariah 2 tahun. Sebab kita tahu maksimum syariah boleh pergi 5 tahun. Betul. So syariah lebih rendah. So indirectly nak cakap, kalau Muslim je dia akan kena hukuman yang lebih ringan sebab dia bawa syariah. Tapi kalau non-Muslim dia kena persekutuan lebih panjang. 3 tahun liwat. Liwat tak ada ni, dah tak ada pertindihan dah. Ada digugurkan dalam liwat tu. Kan ni alien ada ni. Itu tak silapnya kena check balik. Sebab aku rasa liwat tak ada dalam tu. Yang ada yang tadi persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan
dengan binatang. Persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia. Bukan manusia. Betul, persetubuhan dengan mayat, persekutuan maksimum 20 tahun, minimum 5 tahun. Enactment yang Kelantan telah keluarkan ni, yang telah dikeluarkan ni, persetubuhan dengan mayat maksimum 2 tahun dan denda kurang 3,000. Kedua-duanya sama. Jadi dekat sini kenapa denda dia macam ni apa semua disebabkan RUU 355 lah, tidak dipinda. RUU 355 dia hanya limitkan apa orang kata hukuman-hukuman tersebut. Jadi okey, faham. Okey cikgu. Dia okey, kita kena clearkan yang apa saja yang apa jadi dekat kes Nick Ely ni. Sebab ada orang yang buat isu, dia kata macam Nick Ely ni sister in Islam. So ada banyaklah posting kalau kita tengok dekat Facebook kan, gentle politician, dia macam ini adalah Black Friday, ini adalah tanda Black Islam. Friday mega. Sale Lain macam kan. Sale 50% discount. Yes. Biasanya Tapi- Black Friday orang tapi, beli CD game. Yes. Betul Beli lah. monitor, Sales TVs. paling laku. Yes. Okay. Okay. Tapi kebanyakannya diorang cakap macam ini seolah-olah macam dah apa ni, Mengganggu lah. bukan mengganggu, macam Menyedakkan. kiamat nak dekat sebab hukuman syariah ni digugurkan lah. Itulah pada aku, yelah, selain daripada naratif politik yang membawa kepada isu ni yang menjadikan lagi haru biru, pada aku adalah ketidakfahaman orang awam tentang Betul. isu undang-undang dekat Malaysia ni. Betul. Sebab aku rasa ada orang kata macam apa yang jadi daripada kes Nick Ely ni, dia menyebabkan martabat ataupun image Mahkamah Syariah ni terganggu ataupun makin teruk orang kata. Sebab ada orang cakap yang bila Nick Ely ni dah buat dan berjaya, so mungkin in the next time in the future orang di negeri-negeri Makin lain berani, pun makin orang akan berani. berani untuk fight juga. Aku petik apa Anwar cakap Sebenarnya lepas Anwar mana ni? Anwar. Oh, okey. Terima kasih. Nazik. Ni PM kita. Tak ada politik, tak ada politik. Bila kes Nick Ely ni keluar, orang yang first bagi statement adalah Menteri Agama, which is mantan Ketua Hakim Syari'i Malaysia. Apa yang diberitahu oleh Datuk Dr. Naim, cakap once kes ni dah keluar, ya betul lah, beberapa section enactment di negeri-negeri lain Orang akan revise balik. akan terbatal jugalah, lebih kurang. Dia akan efek sampai macam tu sekali. Dia akan terbatal kalau Dia dibawa lah. Di bawah lah. Betul. selagi mana orang tak sentuh, orang walaupun orang tak rasa overlap, tak orang. Betul. Tapi menjadi tanggungjawab Menteri Agama cakap, look, kita akan telusuri setiap section enactment yang bercanggah untuk kita betul-betul perkasakan enactment syariah yang ada dekat Malaysia. Bagus lah. Ya, sebab tu sebenarnya bila perkara ni berlaku, tolak tepilah daripada segi politik. Peguam-peguam syari'i semua berpuas hati. Sebab bila kita nak, jujurnya di Mahkamah Syari'i ni sistem dia agak kurang Kemas. sangat tak kemas. I see. Sangat tak kemas. Lambat, perfailannya yang orang kata banyak songeh, perfailan manual, tak apalah, itu kita faham lah. Sebab kalau Mahkamah Syari'i ni setiap peguam syari'i kena ada wakalah. Maksud dia Wakalah tu apa? wakalah ni surat wakil lah. Maksud dia let's say Haikal lantik aku. Haikal memang hanya boleh berurusan dengan aku, walaupun firm aku punya orang-orang lain tak boleh. Aku je yang boleh. I see. Okay. Orang-orang lain boleh, tapi kena ada kehadiran aku. Wakalah dia sangat straight. Maksud dia dekat Mahkamah Syari'i ni tak boleh sesuka hati. Macam kalau firma guaman biasa yang praktis biasa, dia hanya perlukan surat lantikan peguam firma sahaja. Tapi Syari'i tak. Seorang peguam Syari'i untuk seorang gitu. anak guam. I see. Dia straight, dia nak jaga, kita panggil Islam kan, dia nak jaga apa orang kata, bukan nasab, dia lebih kepada Senang cakap nak lebih telus telus lah. Nak tanggungjawab tu amanah, nak jaga amanah. Straight lah. Maksud dia memang amanah, aku memang dengan Haikal je. Aku akan, walaupun datanglah Haikal punya faham. mak ayah apa semua, arahan aku hanya daripada Haikal. Itu masuk wasiat kan? Tak, wakalah. Yalah, kalau dalam wasiat pun macam ni juga kan? Wasiat pun As long as kurang lah. dia buat dekat Mahkamah Syariah, kena macam tu lah. Ya, Mahkamah Syariah memang kena seorang je yang akan take over benda ni semua. Tak boleh ada orang lain yang masuk campur. Jadi sistem-sistem Mahkamah Syari'i ni sebab dia di bawah bidang kuasa negeri. Jadi tak tahulah, mungkin bajet negerinya tak besar ke, ataupun tak cukup
experience ke, sebab nak comparekan dengan persekutuan, mahkamah persekutuan, sistem mahkamah persekutuan ni kehakiman very fast lah. Kau boleh buat e-filing, kau just perlu e-review. E-review ni maksud dia lawyer dekat office boleh ambil arahan daripada mahkamah. Tak perlu pergi mahkamah. Dia bukan setakat menjimatkan peguam, menjimatkan klien. Sebab of course klien akan bayar peguam untuk pergi ke mahkamah. Dan kadang-kadang ada setengah masa tu klien pun nak ikut pergi mahkamah kan. Klien pun tak perlu pergi mahkamah. Macam tak perlu untuk costing lah. Macam kes contoh Pengki tu tak ada lalui. Jadi kehakiman telah meletakkan satu batu asas ataupun orang kata standard yang tinggi untuk mahkamah syariah follow. Walaupun dia di persekutuan. Macam tu lah. Sekejap, ada kat komen yang tanya akta judi tak ada tulis Islam atau tidak. Betul. Kalau Muslim berjudi di tempat berlesen, adakah kena hukuman? Aku clearkan dulu Yang ni mahkamah syariah kan? Judi kan? Judi apa lagi judi, liwat. Betul. Liwat tak ada. Sorry. Zina, berkhalwat dan segala yang kita faham yang berkenaan dengan hukuman orang Islam, semuanya terletak pada bawah kerajaan negeri dan itu adalah terletak pada mahkamah syariah. Betul. So tu jelas lah aku rasa. So maksudnya apa-apa kalau tindakan yang kalau orang tu berjudi di Islam, so dikenakan tindakan di mahkamah syariah. So kita panggil sebagai undang-undang jenayah syariah. Betul. Jenayah syariah. Dan dia tak letak bawah persekutuan lah sebab itu adalah bawah syariah. Dan masih lagi terkena tindakan sebab itu tak ada dalam tuntutan yang Nik Ilin bawa pada minggu lepas. Betul. Sebab dekat persekutuan, judi ni kebanyakannya berlesen. Yang tak ada lesen je akan ditangkap. Dan kita tahu dalam Islam sendiri judi tu haram. Kalau yang buat tu kalau orang Islam pergi berjudi tempat tak berlesen, dua lah. Ui, dua lah dia kena. Mahkamah syariah satu. Tapi dia hanya dikenakan orang kata judi tidak berlesen je lah. Dia bukan dihukum sebabkan dia berjudi. Sebab di Malaysia faham tak? Yang syariah dia kena juga. Syariah dia kena. Sebab tak berlesen ke sebab berjudi? Sebab dia berjudi. Kena satu. Lepas tu pula dengan yang tak berlesen, dia main tak berlesen tu kena juga. Tak berlesen kena, tapi dia bukan sebab dia berjudi. Yelah sebab dia pergi tempat yang tak ada lesen. Faham kan? Okey. Sebab tu kalau bayangkan kalau bertindih. Macam ni lah. Macam ni lah. Lagi teruk lah maksudnya. Lagi teruk lah. Dia tak ini pun dia tak bertindih tapi kesalahan yang hampir sama. Faham. Dia salah dia bukan dia pergi berjudi kalau mengikut persekutuan. Dia salah dia adalah pergi sebab tidak berlesen, tempat tu tak berlesen. Dia macam contoh memiliki bahan lucah, salah. Salah. Dan memiliki bahan lucah yang secara haram. Contohnya beli CD kalau dululah CD cetak rompak, production CD lucah cetak rompak. Pasal malam. Double lah kedua kan. Pasal malam ah? Pasal malam lah. Okey. Tapi ni asal kena pasal pasal malam tu. okey, ada isu lah. Sebab aku rasa dia dah jadi isu politik sangat. Dan kemudian orang ada satu video TikTokers lah yang kata macam mahkamah persekutuan ni contohnya isu muncikari ataupun pelacuran. Senang-senang boleh bebas. Contohnya isu hot daddy. Sekarang tengok diorang bergambar dekat mana tak kan. Dia macam seolah-olah bebas. Macam mana tu? Aku tahulah. Tapi asal dia tak kena charge tu? Dia kena charge. Macam relax je. Cuma dia tengah relax je lah sekarang ni. Dia macam ni. Biasa, masih dalam prosedur dia. Betul. Prosedur dia contoh banyak bagi contoh hari ni kan. Tak apa. Contohlah dia dah ditangkap. Dia dah dibawa ke mahkamah. Dah dibacakan pertuduhan. Charge lah. Sekejap sebelum tu. Once kau dah ditangkap, kau ada masa 24 jam je untuk polis ataupun kau dipegang, direman kan? Betul. Lepas 24 jam kau dibebaskan. Tak. Bukan dibebaskan, masih lagi dalam pantauan polis. Maksud dia contoh situasi dia dia bawa pergi ke mahkamah. Kan? Jadi mahkamah dah baca pertuduhan kat dia. Bahawasanya kamu hot daddy, kamu telah terlibat dalam mucikari. Contohlah mucikari atau tapi kesalahan dia kat sini mengedar video-video. Salah lah kat bawah kanun keseksaan. Dia dah baca kan, kamu mengaku salah ke tak? Dia cakap ada dua, sama ada mengaku salah ke tak lah. Cakap tak, saya mohon untuk dibicarakan apa semua kan. Lepas tu dia bagi tahulah juga mohon untuk direman. Reman ni bail. Disebabkan reman tu lah dia boleh keluar. Reman adalah orang yang duk cakap macam contoh reman RM20,000, reman RM50,000, reman RM10,000. Reman tu mahkamah yang tetapkan untuk dia
dia keluar daripada tahanan. Jadi Tapi kes tak settle lagi. kes tak settle lagi. Okay. Dia keluar dari tahanan. So masa reman ni dia kena ada penjamin. Jadi mungkin parents dia ke adik-beradik dia bawa duit 10,000. Sekarang dah tak ada cash lah. Dulu cash lah. Sekarang kad. Kena bayar pakai kad. Kad kaunter mahkamah. You wallet. Bayar 10,000. QR. Penjamin isi borang. Okay. Kalau katakan kita panggil OKT, orang kena tuduh. Yang dituduh ni lah. Kalau yang dituduh ni tak datang report ke mahkamah, katakan mahkamah bagi tarikh next 2 minggu apa semua, penjamin yang kena bertanggungjawab. Dan dia tak boleh keluar negeri kan? Dia Keluar negara. pasport dia kena ambil apa semua. Jadi itulah. Sebab tu dalam contoh kalau kes-kes besar, contoh kita ambil Tan Sri Muhyiddin, kan dia minta nak pergi ke Thailand, Singapura, kan? nak pergi Thailand. Dia kena minta lah. Dengan alasan yang kukuh apa semua. Okay, mahkamah boleh berikan, tapi dalam tempoh berapa lama je. Lepas tu kena balik-balik, kena report ke mahkamah balik. Jadi dia bukan terlepas. Dia menunggu Untuk dibicarakan ataupun diteruskan Proses siasatan. In which bertahun lah kan, bukan dalam masa 1 tahun yang sama kan. Betul. Tapi biasanya kes-kes jenayah ni kalau katakan 3 straightforward, tahun. tak, kalau straightforward sekejap je. Okay. Cuma dia just nak cari yang betul-betul. Cari bukti lagi. Bukti lagi apa semua. Okay, kan? aku nak faham yang contoh kan, isu hot daddy ni, dia kalau kita nampak kan, mata kasar orang awam, klik lah dia macam dia melakukan salah. Sebab benda tu secara terang-terangan. Betul, kan. tak boleh. Tapi dalam mahkamah nanti macam mana? Nak twist lah. Macam mana? Bukanlah nak twist. Maksudnya timbang tara penghakiman kalau dalam isu yang dah clear cut macam ni. Okay, dalam sistem mahkamah persekutuan juga kita ada 2, sivil dan juga jenayah. Sivil kita berpandukan kepada balance of probability. Maksud dia timbang tara kes tersebut lah, yang mana yang lebih berat lah, sama ada belah plaintiff ataupun defendant. Tapi benda ni tak pakai sebab ni sivil. Dalam jenayah kita guna satu prinsip saja, iaitu apa kita panggil Ya Allah lupa dah. Kita kena buat make sure yang dia tu tidak ada shadow of probability, which is Allah lupalah. Aduh, flop lah. Google jap boleh tak? Boleh. Shadow of doubt, apa satu lagi Ni kalau macam nak bagi sebab dia basic tau. Sebab dia basic. So benda ni kadang-kadang macam ingat-ingat lupa kan. Kita dekat live ada 58 orang. Ya, benda-benda panas kan. Dan benda ni aku rasa ni untuk yang dengar dekat Spotify podcast ni, episod kali ni adalah episod yang aku rasa Ilmiah best jugalah, ilmiah lah. Heavy heavy dan ilmiah lah. Siap ada bunyi ASMR lagi. Untuk tontonan masing-masing. So, kau jelas saya. Aku jelas ni pasal ni. Dan aku rasa benda ni buka mata, aku rasa ramai orang kot pasal benda-benda macam ni. Ni Dan dia orang Kelantan ya, saya ada tahu. file untuk Kelantan. dia orang Kelantan lah. Dia Nick. Dia orang Kelantan. Nick. Kan? Betul lah. Ada Nick. Kalau ada Wan, sama juga. Kelantan juga Wan. Satu lagi apa? Nick. Tu je. Wan. 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 Ya, Tu je lah. make sense. Itu So, je lah. aku rasa dia teori sebagai orang awam kan, aku rasa mungkin dia pernah buat salah daripada 16 tu dan minta untuk dilepaskan. Sebab tu dia fight. Apa guna dia fight kalau dia tak pernah buat salah? Tak pasti yang pasal Aku tak benda tahu. tu. Aku kadang-kadang ada orang ni belakang dia ada motif politik juga. Macam tu lah. Okay. So tak semestinya dia ada pernah buat salah tu. Sebab apa yang berdasarkan ketua hakim negara Tun Maimun Tun kan? Tengku Maimun. Tun Tengku Maimun cakap, dia kata dia hampa, dia sedih sebab kes ni dibawa oleh orang bermotifkan politik ataupun orang secara peribadi. Patutnya kes ni dibawa oleh AG sendiri. Tapi kita faham lah kalau AG sendiri yang bawa, habis dengan kerajaan kacau lah. semasa, dia akan jadi lagi isu lah. Lagi isu lah. Tapi kes ni 2 tahun lepas. So betul juga. So apa tadi? Okay, ada burden of proof. Dah ingat dah. Okay. Burden of proof ni adalah beban pembuktian lah. Maksudnya beban pembuktian haruslah dibawa oleh pendakwa raya. Pendakwa raya yang kena buktikan lah yang bahawasanya memang hot daddy ni memang ada video ni semua bla 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 bla. Jangan pandang enteng atau pandang sebelah mata dengan PDRM punya spy tau. Power Power gila tau tak. Dia buka satu walaupun dah delete, boleh trace balik semua. Oh ya. Ya. Cyber team untuk PRM power gila babi lah. Gila power. Oh ya. Gila power. Sebab tu contohlah kan dulu kes pembunuhan Susilawati Lawiyah.
Dia macam mana boleh jumpa dalam ladang gadung 24 jam? Oh, Betapa maksudnya hebatnya PDRM. Benda lain mungkin surface dia PDRM ni kita nampak ada banyak isu sekarang kan. Tapi baguslah. Yang apa ni 300 lah. 300 rogol tahanan lah. Ya. Tapi bagus sebab dia keluar tu sekarang. ke sebab itu isu macam banyak pegawai bawahan. Betul. Pegawai Kan? bawahan ni mostly macam tu lah. Dan in fact kenalah. I mean Malaysian police is good. Very good. Kalau nak compare dengan negara lain, Malaysia punya polis ni buat kerja memang lagi gila power lah. Tetapi ada certain lah yang memburukkan nama polis. Betul. Oh Adib, aku nak cerita sikit lah. Itu waktu aku keluar dengan Adib, aku tengah drive tau. Oh kan, Adib tengah drive, aku duduk sebelah dia. Lepas tu waktu tengah drive tu tiba-tiba ada polis lalu sebelah kiri. Lepas tu aku cakap dengan Adib, Dip, ni kalau aku kat tingkap, aku tunjuk fuck dekat polis tu kan, aku kena apa-apa tindakan tak? Lepas tu Adib cakap, oi kena bang. Lepas tu aku cakap, atas kesalahan apa takkan tunjuk fuck pun salah. Oh sebab menunjukkan isyarat lucah. Betul. Betul. Dan menunjuk isyarat lucah pun kena maksudnya bukan polis saja kena. Kalau kita contoh kau tunjuk fuck dekat sesiapa dekat awam public. Cuba. Tak boleh lah. Dekat public. Bukti dia nanti. Itu lah kan. Bukti banyak tunjuk secara kamera. public maksudnya betul. kena lah. Tapi Bukannya macam undang-undang tu khas untuk polis saja, untuk semua orang. So contoh kau tak puas hati dengan kawan kau buat middle finger kat kau, ada rekod video, kau boleh charge orang tu dekat, boleh pergi buat lapor polis. Di bawah atas kesalahan kecil menunjuk isyarat lucah. Apa hukuman dia? Hukuman dia Denda lah. je. As long as hukuman dia memang comel sebab ada atas kesalahan kecil kan. Denda 100 ataupun maksimum As penjara long- 10 hari. 10 hari lama Kenapa? tak? Kau bayangkan Tangkap. 100 atau kalau macam macam mana kita nak define 100 atau 10 hari? Itu magistrate punya itu yang akan mahkamah decide. punya cerita So lah. kalau kita nak bayar 100 je boleh? Tak boleh lah. Boleh. Bayar 100 dekat mahkamah. Dekat sini Weh, RM50. Wudik tu kalau macam tu. Tengah Okey mengamuk kot. kan. Mengamuk tunjuk fuck kan. Lepas tu record kan. Berani pun tunjuk ah. Tak apalah bayar Berani 100 je. Atau Berani tunjuk. Atau tahan 10 hari kan. Atau 10 hari Kau dah penjara. benci orang tu, dia masuk penjara 10 hari, cukup lah kot. Banyak tu. So maksudnya kalau kita gunakan perkataan lucah pun kena juga. Kena. Weh, Sebab tu sebab yang menggunakan perkara lucah ni buat apa? Ayat-ayat lucah ke apa semua kan. Sebutan-sebutan lucah dia lebih kepada mengganggu ketenteraman awam. I see. Tapi semua benda ni boleh di-charge Kalau atas ada orang bukti report. dan Yes. ada report. Ah. Kalau kau bercakap dan tak ada siapa rekod video, Tak kena macam lah. mana nak kena? Kalau kau tunjuk Okey. tapi orang tu tak record, So, okey lah. Kau pun tak rekod. Sebab tu kalau macam kita kawan-kawan kita tak kisah pun. Takkanlah Ah. macam duduk Ui. gelak-gelak ha ha ha. Weh, semua kalau buat patut story pergi polis. kan, tiba-tiba masuk buat story. story kan. Weh, bahaya tu kan? pakai tu, Weh. tu pakai kat mahkamah. Kalau kau ugut blackmail pula kan. Blackmail. Dia out of context sikit lah. Mungkin ni macam apa? Patutlah Zaf Pure Pixel dah slow sikit Yelah sebab kata-kata dia tu semua lucah. tak. Tak lah. Dia pasal dia Tapi dia tak pernah cakap tak. fuck. Dia pernah cakap pasal benda kat Yukas punya tu, podcast tu. Kan cakap dia pernah kena. Oh, panggil. dia kena Oh, panggil. ya? Tu aku pelik. Hang cakap benda tu pun kena. Oh. Ya, benda tu mengkacau ketenteraman awam. I see. Mengacau. Okay. Lepas tu kita tahu dekat Malaysia ni dia tak ada undang-undang, sebenarnya tak ada undang-undang apa ni? Defamation fitnah kan. Defamation fitnah. Dia bukan saman malu, betul. Bukan saman. So kita tak boleh saman malu. Kita tak ada sama malu kat Malaysia. Sebenarnya tapi adalah saman fitnah. Maksudnya kalau sesiapa yang macam contoh dia memalukan, aku malukan kau. Hang selalu. Dah besar kemaluan orang. Okay, betul. Contoh kalau aku malukan hang. Hang kena ada benda yang terjejas tau. Baru hang boleh saman malu aku. Ataupun Contohnya payah nak pergi kerja. Oh, dia Dia macam nasi kau terkacau. affected. Anti Sebab affected aku lah. pernah tanya Adib. Dib macam mana kita nak buat defamation Lepas tu Adib cerita dia kena secara public. Ya. Lepas tu dia kena ada orang ketiga kan. Dia ada 3 elemen. Okay, silakan. Fitnah ni dia ada 3 elemen dekat Malaysia. Kita kena fulfill baru kita boleh cakap orang tu fitnah kita. Yang pertamanya orang tu tujukan kepada kita. Okay, maksudnya Pemfitnah. fitnah dan yang memfitnah. Okey, pemfitnah tuju kat kita satu. Ya, pemfitnah dan difitnah lah. Itu yang pertama. Yang keduanya ada perkataan fitnah tu lah. Okay. Contoh dia
kemaluan besar kan cakap. Kemaluan aku kecil mana ada besar contoh kan. Itu adalah statement fitnah. Yang ketiganya kena ada orang ketiga yang mendengar. I see. Ataupun kalau lagi senang sekarang ni, once dah publish dekat X Social ke, media. dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, Auto. benda tu dah auto dah memang publish kepada orang yang ketiga. Sebab- Berapa ramai yang tengok tak kisah. Asalkan Tapi dia kena ada nama orang tu lah. tak semestinya. Oh, tapi kalau macam kita buat peli-peli pun kena tak? Contoh aku baru dapat satu kes. Okay. Kes ni kalau dekat X memang orang tahulah pasal kes ni. Dia nak saman tunang dia. Okay, contohlah. Dia dekat X ni dulu, dia pernah post lah gambar dia dengan tunang dia. Dia bertunang apa semua. Nama semua siap ada lah ni. Ada gambar muka lah. Agar gambar muka semua ada. Okay. Bila dia orang dah break up, dia duk mention X tunang. Kau kenal tak X tunang dia siapa? Kenal lah. Tahu lah sebab dia Sebab pernah dia post pernah- sebelum ni. Walaupun dalam posting-posting Dia bagi seterusnya, tak X, dia tak dia sebut tak X nama. tunang, tak sebut nama. Kau tahu tak dia siapa? Tahu. Dah tak bukti dah. Faham. So kalau dia secara contohan Tak dia general sangat. dia tak dia bagi tahu secara karakter, contohnya dia ni berjambang, laki berjambang ni yang suka berceramah ni macam tu. Dia macam ni lah. Laki berjambang, peminat Liverpool. Contoh. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Oh, tak kena lah. Itu banyak benda general. lagi nak kena Filter lagi. Ada persepsi lah. Faham. Yeah. Oh, so dia tak adalah terlalu broad sangat. Macam ni. Okay, faham. Okay, last aku ada cerita sebab aku dah lama nak What if dia dah bertunang banyak orang? Itu susah lah. So susah. Tapi kalau dia ada satu je tunang, dia kata X tunang, confirm mamat tu. Ya, sebab confirm mamat tu. dia post dekat X. Takkanlah dia bertunang serentak Yes. dua orang. Dia dah post Lagi satu kan. Lagi satu dia tu X tunang. Kalau dia X tunang. So Bodoh lah. So kesimpulannya, Ya. kalau kita nak attack dia, pastikan dia dah bertunang dulu. Oh. Dah putus, baru kita attack. Ya. Faham. Betul. Dia terbang daripada ni alien tu. Tu. Oi, bahaya. Aku selalu tanya Dip ni kalau macam ni kita kan banyak benda yang kita nak tahu kan. Macam Haikal ada rabbit hole dia kan. Last lah aku Adik pernah cerita kat aku pasal nak kadang-kadang ada orang panggil polis cikgu. Okay. Ya, tahu. Tahu. Tak, kadang-kadang ada orang panggil polis cikgu tau. Kau tak pernah. Tapi aku rasa aku tak tahu kenapa macam panggil cikgu. Lepas tu sampailah satu ketika adik cerita Dip. Jadi Cerita. Biasanya Jajak aku bawa intro dulu. Okay. Kenapa kadang-kadang ada orang panggil polis ni cikgu Dip? dia kalau macam orang tu dibesarkan kat flat polis kan, dia tahu lah dia punya linggo-linggo ni kan. Cikgu ni macam mungkin bapak dia, kawan-kawan bapak dia dulu ada kenal kan, cikgu-cikgu apa semua kan. Tapi bila satu linggo digunakan, mesti ada sebab kan. So dalam penjara ataupun dalam tangkapan, biasanya untuk intimidation, orang-orang yang dah biasa masuk ni, biasanya geng-geng lah. Yang selalu keluar masuk lock up ni. Dia akan bahasakan diri dia dan polis tu, dia bahasakan cikgu. Cikgu. Dia tak panggil tuan ke, dia tak panggil inspektor ke, sarjan ke, tak. Dia macam, cikgu, ni ada nak pergi pasar depan ni kan, kena rock block kan, buka tingkap kan. Cikgu pergi pasar depan ni kan. Macam tu lah. So linggo dia ni more kepada internal lah, tapi dia dah widely used. Tapi kalau kita nampak orang yang selalu pakai cikgu, ada kemungkinan dia ni pernah diremand. Ada pernah lah. Boleh jadi lah. Dia ada knowledge lah. Dia ada knowledge Dia biasa. lah. Mungkin polis pun kenal dia. Faham. Dia tak kosong lah. Dia tak kosong bro. Dia tak kosong. Jangan mention nama dia. Dia tak kosong. Dia tak kosong bro. Faham. Oh, itu yang disebabkan tu aku tu linggo dia tu lah. Ya, linggo je. Sebab bila kau cakap pasal ni kan, ada family aku juga dia cakap pasal cikgu tu. Tapi aku rasa dia no lah. Pernah kena lah. Pernah masuk bukan lah. Sebab yang family aku ni macam dia orang atas. Okay. So aku rasa and then kau cakap tadi pasal linggo yang pasal tu dia mungkin nurtured tu daripada flat kan. So dia punya background memang daripada polis, flat. beret polis tu. So aku rasa yes aku. Orang-orang atasan ke apa, mungkin di kalangan polis-polis tu sendiri pun dia orang akan refer kan. Atasan dia cikgu macam tu lah. Okay. Dia lah biasalah tu. Dia tak kosong lah. Tak kosong. Kita boleh ni. Okay Dip, last boleh promote kau punya firm ke untuk siapa yang ni? Ya, firm
Boleh follow TikTok dulu. Abang Loya, ABANGLOYAR, Abang Loya. Boleh follow juga TikTok politik juga, atas pagar .my ke atas pagar, lupa dah. Jangan tanya aku. ATASPAGAR. Korang carilah kat situ ada. Firma Guaman, Tetuan Naim, Adib dan Jailani. Ini kalau korang ada perlukan khidmat Guaman, boleh kita sembang-sembang lah. InsyaAllah. Pian tepi lah. Aku pian tepi. Pian tepi. Sebab kita lawyer, kita tak boleh nak promokan something tau. Lawyer tak boleh nak iklan. Oh ya Ya, lawyer tak boleh iklan. Sebab tu mana ada lawyer buat ABS. Lawyer buat macam papan tanda besar ke. Tak ada. Gunakan khidmat kami. Tak ada. Tak ada. Kita orang memang dekat dalam akta profession Guaman. Memang saiz berapa kita orang punya board tu pun dah diperincikan. Apa hikmah di sebalik ni? Dia tak nak lawyer-lawyer ni buat marketing Maksudnya tak nak money oriented. Dia tak nak money oriented, nak orang datang kepada. Sebab kita ikut still lah British punya style apa semua Tapi kita dah slowly dah tak ikut cara-cara British. So marketing untuk legal ni ialah Words word of by mouth. words of mouth. Kau tahu tak lawyer ni Dia macam kau tahu lawyer ni bagus. Lepas tu tak boleh nak promote aku memang lawyer nombor 1 Malaysia. Aku tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh guna benda tu. Lepas tu kalau pergi mahkamah, ada satu term ni, touting. TOUTING. Touting ni ulat. Okay. Maksud dia jumpa, you dah ada lawyer belum? Ini bukan dekat kecemasan pun banyak macam ni kan? Tak boleh. Itu salah. Kalau report dekat bar council, kalau report dekat badan peguam, memang boleh dia ambil tindakan. Dekat kecemasan banyak ada macam ni. Sebab tu mana boleh nak promo-promo sangat. So just macam kita boleh duduk bincang. Apa yang kita orang buat pun kita tak specify. Kau tak boleh bincang, tak boleh promo, kita orang boleh betul. So kita orang kena cakap promote by pihak boleh. Silakan. Orang lain boleh kita orang orang lain. Tak promote by pihak boleh. Tapi kalau sendiri tak boleh. Tak boleh. Dia mostly lawyer ni kenapa datang words of mouth is because of review. Klien kan cakap dia ni bagus, ambil nombor dia lah. So dapat. Faham. By the way, aku ada one of klien dia. Ya, betul. What the F? Kau buat apa? Jangan. Siapa-siapa yang memerlukan khidmat Guaman boleh kontak Adib terus. Adib sekejap, Burhan. tapi aku cuba cakap. Boleh kontak Adib Burhan ataupun TikTok dia Abang Lawyer. Walaupun tak berapa aktif sangat, tapi banyak jugalah dia kongsikan tentang maklumat-maklumat info Guaman, info undang-undang dekat dalam TikTok tersebut. Apa? Last. Tak, aku cuma nak cakap pasal yang isu Nick tu kan. Aku rasa penutup dia, aku suka bila kau cakap semua pengamal undang-undang, tak kisah daripada persatuan harga syariah, puas hati dengan benda ni. Ya, betul. So aku rasa kita dah ini ada apa? Sebab yang kalau orang yang memang pengamal benda ni pun rasa macam benda ni adalah not nak kata good thing. Dia satu evolusi baru kat dalam perundangan di Malaysia. Dan sebenarnya benda ni banyak lagi kita boleh kupas. Betul. Tapi masa tidak mengizinkan. Betul. InsyaAllah. Tunggu isu akan datang. Betul. Kita akan ulas sekali lagi. Yes. Until next time. Thank you guys for listening to the episode. We will see you guys in the next episode. Thank you and like always, stay safe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.